Dekat sini secara automatically, parent boleh control lah anak dia. Tak boleh pergi jauh kalau beli kereta. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Aku berani garanti lah, lepas video ni keluar dan lepas kau tengok video ni sampai habis, ramai netizen akan katakan, what the heck? 199 km boleh jalan? Dah lah mahal 200,000. Kau bagi 199 km? Well, sebenarnya macam aku cakap lah, orang yang beli kereta EV ni, definitely ini bukan kereta pertama dia. Ini mungkin adalah kereta kedua, ketiga, keempat. Dan kebanyakan orang yang membeli EV ni, dia beli kerana lifestyle. Dan kita faham, netizen bersedia untuk menggunakan kereta EV. Tetapi dia nak kereta EV pada harga MyV. Betul tak betul? Tetapi hakikatnya, bagi aku tidak, orang katakan mustahil lah untuk sekarang. Soon, insya-Allah, kita boleh dapat harga MyV. Tidaklah, mungkin harga below 100,000 mungkin kita boleh capai. Tetapi nak tak nak kita kena terima juga bahawa EV akan coming. Dan kalau aku tanya aku tidak skeptikal langsung pasal EV. Kalau aku tanya adakah aku bersedia untuk beli EV? Jawapan aku, yes. Dan untuk hari ini, aku akan review sebuah kereta elektrik lagi. Model pertama EV daripada Mazda yang range dia memang 199 km. Harga dia memang 200,000, tetapi dia ada peminat yang tersendiri. Jadi, sebelum aku bercerita dengan berlanjut, sebelum kita merungkai kenapa dia ada peminat tersendiri, macam biasalah, bagi anda yang baru jumpa channel ini, yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga untuk tekan loceng. Tadi aku rasa aku tak bagi tahu korang apakah nama model ini. Ini adalah kereta EV pertama daripada Mazda yang dinamakan sebagai Mazda MX-30. Dan kalau lihat kepada kereta ni, nak katakan dia sebuah SUV tak macam pula. Nak kata dia macam coupe tak juga. Nak kata dia macam CX-30 adalah sikit. Dan dia sebenarnya adalah lebih kurang macam CX-30 in term of the size, in term of the panjang, dia plus mana lebih kurang macam CX-30 juga. Kita bertanya juga kepada Mazda, kenapa dia yakin untuk menjual kereta ni? Harga dah lah mahal, range adalah yang lagi rendah. Jadi kau rasa apa jawapan Mazda? Mazda kata, kita tak perlu risau sebab kita yakin dan percaya Mazda ada fan tersendiri dan fan itu yang akan support untuk kereta ini. Dan well, aku faham apa maksud Mazda, dan kalau kita ikutkan, untuk jenama daripada Mini, range dia lebih kurang sama, harga pun lebih kurang sama, tetapi sold out. So untuk model ini, ramai juga yang guna juga. Dan in term of the design, dia masih kekal lagi kodo design lah yang ada dekat orang katakan MX-30. Tetapi lebih menariknya lah, walaupun dia sebuah kereta EV, tetapi feel dia bawa macam kereta ICE yang biasa. Yang itu aku nak cerita kejap lagi. So, in term of luaran dia, okey lah, dia tak nampak macam kereta EV. Dia nampak macam kereta ICE biasa. Kalau kau tengok, lampu memang signature Mazda, bulat, depan belakang bulat, termasuklah dengan bahagian grill. Overall look untuk bahagian depan memang tak nampak macam kereta elektrik. Termasuklah, kau pergi kat bahagian tepi, biasanya kalau depan tak kantoi, tepi kan kantoi. Tepi pun tak kantoi juga. Rim sama macam kereta ICE biasa. 18 inci, gunakan tayar jenis Dunlop. So, yang ini memang kau tak nampak langsung. Dan kalau aku tak cakap ini kereta EV, kau takkan tahu. Sehinggalah kau akan nampak badge dekat bahagian tepi ni, dia tulis EV. Tetapi, apa yang membuatkan MX-30 ini yang menarik adalah, yang ini. Inilah keunikan yang ada dekat MX-30. Di mana, untuk bahagian pintu ni, Mazda panggil sebagai freestyle door. Nampak dari segi luaran macam dua pintu, tapi sebenarnya tak. Dia adalah sebuah kereta elektrik 4 pintu. Cara bukanya begini. Dan untuk bahagian belakang, dia memang tak ada pembukaan pintu. Sebaliknya nak buka di bahagian dalam. Nampak? Nampak macam Rolls Royce tak? Tak nampak macam Rolls Royce. Bukaan nampak, tapi sebenarnya bukaan belakang dia adalah lebih kecil. Dan of course, ini adalah sebuah, orang katakan, kereta elektrik. Aku tak boleh katakan 4 seater, aku boleh katakan plus 2. Sebab
Untuk bahagian belakang ni agak sempit dan cuma sesuai untuk budak saja. Untuk tutup pintu pun kena ada caranya. Bukan sesuka hati kau nak tutup, dia boleh tutup. Tak. Cara dia, kau kena tutup bahagian belakang, baru boleh kau tutup bahagian depan. Kalau kita tutup bahagian depan, apa jadi? Kalau kita tutup bahagian depan, dia memang tak boleh. Nampak? Dia tendang balik. Memang tak boleh. So, cara yang betul, nak tutup pintu, wajib tutup belakang dulu, baru boleh tutup pada bahagian depan. So, ini keunikan yang ada dekat Mazda, tak ada pada kereta EV lain. Dan seterusnya, untuk bahagian C-pillar, kita nampaklah dia ada tulis Mazda dekat bahagian sini. Dan kalau tengok bahagian belakang, dia nampak a bit ala-ala coupe sedikit. Untuk bahagian belakang, macam aku cakap kan, is a signature Kodor design juga. So, lampu bahagian belakang, still berwarna bulat lah. Dan bahagian belakang dia, nak nampak macam coupe pun ada sikit, nak nampak SUV pun ada sikit lah. Dan dia lebih kurang sama macam Mazda CX-30 juga. Dan untuk bahagian belakang, everything is okay for me. Kecuali untuk bahagian bumper bawah. Bumper bawah dia nampak macam dia guna material plastik yang biasa. Tapi sebenarnya dia bukan guna material plastik biasa tau. Kebanyakan, kereta ni dia banyak menggunakan bahan-bahan buangan ataupun barang-barang kita semula. Plastik-plastik kita semula dan sebagainya. So, untuk bahagian belakang, bagi aku, matte black ni dia kurang kemas sikit. Dia kena buat macam black piano yang warna kilat sikit. Bagi aku, barulah yang membuatkan nampak kereta ni lagi mewah lah. Dan untuk bahagian belakang, bonnet, okay, it's a manual. It's tak ada elektrik, 200,000, still manual. Dan boot space pun okay lagi. Dia ada 377 liter. Which kalau compare dengan Mazda CX-30, yang ini dia kecil sedikit lah. Okay, dan untuk ruang belakang ni bagi aku okay lagi lah. Walaupun untuk bahagian bawah, ada bateri juga, okey? Dan seterusnya, yes, tutup manual juga. Dan untuk charging pula, berapa lama diperlukan? So, untuk yang ni, dia ada Type 2 punya charging, dia ada AC dan juga dia ada DC charger. So, untuk AC charger, kalau kita gunakan wallbox 3 kW, untuk full charge dia akan ambil masa lebih kurang 12 jam. Tetapi untuk kita guna DC charger 40 kW, full charge lebih kurang perlu dalam 36 minit saja. Tetapi kau perlu ingat, walaupun kau punya charging station 180 kW dan kereta ini boleh terima maksimum 40 kW je, dia tetap akan terima 40, bukan 180. So, bagi aku, rugi kalau kau charge yang besar, masuk sikit, rugi in term of the duit yang kau nak charge. Sejujurnya untuk bahagian dalam, aku tak merasakan MX-30 ni dia adalah sebuah kereta elektrik. Even aku bawa pun dia tak macam kereta elektrik. Dia dah macam kereta ICE yang biasa. Kalau kau tengok, dia punya design surface dia memang typical Mazda yang biasa. Dengan ada floating screen 8.8 inci. Tetapi keunikan bagi aku rasa untuk meter dia nampak okey lah. Dia tak adalah terlalu complicated sangat seperti mana-mana kereta-kereta EV yang lain. Dia punya parameter memang complicated. Tetapi untuk Mazda ni dia relax and steady je. TFT 7 inci bahagian tengah, kiri kanan simple, kiri more kepada bateri punya tu, kanan pun sama juga lebih pada bateri. It's very very simple dan juga very very straightforward. Dan satu keunikan yang ada dekat MX-30 ni lagi adalah ni. Dia ada satu lagi screen dekat bahagian bawah ni, 7 inci juga, khas untuk aircon. Dan apa yang peliknya pasal Mazda ni adalah, dah bagi touchscreen, dah bagilah touchscreen. Dia bagi dua-dua. Touchscreen dia bagi, butang pun dia bagi. So, bagi aku, ini ikut. Sebab, bagi aku, Mazda, dia spend masa yang banyak untuk study bagaimana untuk dapatkan pemanduan yang sangat-sangat selesa dan membuatkan pemandu itu rasa enjoy. Dan inilah filosofi yang cuba diterapkan oleh Mazda yang kita patut appreciate. Dan kalau daripada dulu lagi, aku dah pernah cerita. Kau duduk je kereta Mazda, kau pegang je steering, kau akan kata, kereta ni sedap bawa. Yes. As a professional, biasanya duduk, pegang, tanpa bawa, kita dah boleh feel kereta tu sedap ataupun tidak. Dan seterusnya, untuk bahagian tengah, dia punya yang ni is a single pedal, orang katakan, dia tak ada gear, memang tak ada gear. So, tetapi keunikan yang ni adalah dia punya dual gear ni. So, untuk pergi ke P, kau kena tolak ke sini. Untuk berjalan D, kau kena tolak ke kiri dan turun bawah. Dan untuk ke P, kau kena tolak ke atas dulu dan kau kena tolak ke bahagian sini, barulah kau boleh pergi ke P. So, yang ni bagi aku unik lah. So, ini macam biasa, signature daripada Mazda macam biasa. Tetapi apa yang membuatkan menariknya adalah
dekat Mazda MX-30 ni dia banyak menggunakan, orang katakan dia ada menerapkan kelestarian dekat dalam kereta ni, di mana bahan-bahan yang diguna ni adalah bahan-bahan yang boleh dikitas semula. Sebagai contoh, untuk center console, untuk bahagian tepi pintu, dan untuk bahagian bawah ni pun sama juga. Ini adalah antara, nampak ni, keunikan-keunikan yang ada dekat kereta Mazda MX-30 yang kau kata mahal tu. Tetapi inilah keunikan yang ada. Dan untuk bahagian seat pun sama juga. Aku tak pasti inilah material apa. Mungkin leather campur dengan fabric. Dan apa yang membuatkan kereta ni lagi enjoy adalah, untuk MX-30 dia ada datang 12 boost speaker. Yes, kereta EV kan, memang senyap. Aku rasa boost speaker ni yang memberikan kau satu feeling yang kau bukan buat sebuah kereta EV, sebaliknya kau buat sebagai kereta ICE car. Jaranglah Mazda nak bagi boost ni. Okay, in term of the power, Mazda MX-30 dia gunakan bateri 35.5 kW dengan 143 horsepower dan juga 271 Nm torque. 0 to 100 9.7 saat. Dan sekarang ni kita nak test torque untuk Mazda MX-30 dengan kiraan 3, 2, 1, go! Okay, 60, 80, 100. Oh, 120. Wow! 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 Jatuh sekali-galanya. Walaupun kereta ni agak berat, 1.6 tan. Best, semua saya maklum, kereta elektrik memang berat in term of the battery. Dan in term of the torque, memang dia tak tertinggi mana pun. 271 Nm torque. Angka dia okey lah, nak kata tinggi sangat, tidaklah terlalu tinggi sangat. Tetapi in term of the power, instant torque memang ada. Tekan pergi. Kau tengok, setiap kali aku tekan, setiap kali kepala aku ke belakang. Tetapi macam aku cakap lah, setiap kali kalau aku review kereta elektrik, kau boleh tekan macam tu. Tetapi hukumannya satu, hukumannya bateri cepat dry. So kau kena terima. So that's why lah orang bawa kereta EV ni adalah antara orang yang bawa paling cermat di dunia. Sebab dia nak kontrol bateri, dia tak nak, dia nak jimat, apatah lagi dengan kereta ni. So dia akan bawa lah slow-slow. Dia akan bawa lah, bukan slow gila lah, dia akan bawa normal. Tetapi macam aku cakap, macam bawa kereta biasa, tak ada beza lah. So ini mungkin antara apa yang dikatakan oleh Mazda, keunikan yang ada dekat kereta dia yang tak ada pada kereta lain. Mungkin inilah aku rasa, bawa macam kereta petrol biasa. In term ada handling, tak payah cakap. Orang katakan walaupun yang ni gunakan Skyactiv engine juga, tapi Skyactiv E. Tetapi untuk yang ni sedap babe. Once Mazda, forever sedap babe. Selepas dia keluarkan kodo design dia juga Skyactiv engine lah benda tu. So sebelum ni ke laut juga. Tapi yang ni bagi aku not bad lah. Dan untuk long term bagi aku boleh bawa, tetapi kau kena berhenti beberapa tempat untuk kau charging. Dan this is about planning, mana kau nak berhenti, mana kau nak charge. Tetapi lebih penting adalah kereta ni memang guna untuk town saja bagi aku. Untuk town yang mungkin yang gerak seminggu tak sampai lebih 200 km, yang mungkin keluar pergi pasar beli sayur, pergi main golf, muat tak golf? Muat. Kursi belakang turun, muat. Pergi shopping-shopping dekat KL, pergi jalan-jalan dengan anak, pergi taman. I think this is the car. But if kereta ni kau nak pergi ke Perlis, boleh, bukan tak boleh, tapi you must have a smart planning. This is very important. Oh, I'm speaking man. Tapi persoalannya macam cakap lah, adakah kau sanggup untuk bayar harga ini dengan range bateri ini? Untuk itu kita cerita dekat luar, kita buat kesimpulan. Dan aku akan ceritakan sekali, dengan harga yang begini, siapakah target market ataupun siapakah yang sesuai untuk beli kereta ni. Okay? So, let's go. Nampak? Dia memang top, instant top lah. Aku rasa kau kena cuba dulu, Habib. Kau kena pergi ke showroom yang tak pernah buat EV. Kau kena bawa dulu. Tapi kalau kau buat macam ni, marah juga salesman. Baik, dengan harga RM199,000, siapakah patut beli kereta ini? Well, macam aku cakap kan, orang yang akan beli kereta ni adalah orang yang nakkan sebuah kereta lifestyle. Yang orang lain tak ada, dia ada. Dan dia bersedia untuk menghadapi EV lah. Kadang-kadang orang beli ni untuk for fun. Dan ada juga golongan yang beli ni untuk anak dia. Sebab apa?
Sebab untuk kereta ni, dia boleh jalan almost lebih kurang 200 km. Kalau dia bagi kat anak dia, dia tahu anak dia takkan boleh pergi jauh. Kalau dia beli kereta Myvi contohnya, kejap-kejap telefon, awak kat mana? Saya dekat Ipoh ya. Tapi untuk kereta ni, dia takkan pergi sampai Ipoh. Busuk-busuk dia akan balik KL lagi. Kalau nak pun, dia akan balik, dia akan charge kat rumah. So, dekat sini secara automatically, parent boleh control lah anak dia. Tak boleh pergi jauh kalau beli kereta. So, itu adalah antara beberapa golongan akan beli. Tetapi, macam aku cakap kan, 199,000 bukanlah satu angka yang kecil. Tetapi, Mazda yakin follower dia akan boleh menerima dengan kereta ni. Dan kalau kau bertanya aku, adakah aku suka dengan kereta ni? Yes, aku suka kereta ni. Sebab feel bawa kereta ni macam kereta IC biasa. Dan adakah aku akan beli? Buat masa ini, tidaklah. Sebab kita tak ada duit. Kalau kita ada duit, itu belakang cerita. Kalau kita tak ada duit, kita buat cara tak ada duit lah bro. Janganlah tak ada duit, tapi buat macam cara ada duit. Kan? Tengoklah, beginilah kehidupan kami duduk di tengah-tengah panas. Semata-mata untuk buat video. So, tujuan ni satu je. Bagi anda yang baru jumpa channel ini, yang nampak kitong tengah-tengah panas ni, janganlah lupa subscribe. Kitong dah hargai. Kong tengok, kong subscribe, kitong dah hargai. Okay? So, sampai sini saja video kali ini. Macam biasalah, bagi anda yang baru jumpa channel ini, yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga untuk tekan loceng. Follow juga sosial media kami, IG, TikTok, Facebook, segala macam ni. Pandai Laju dan juga Abang Gan. Kita jumpa lagi. Bye-bye semua. Assalamualaikum.